amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah di rezeki yang kita sekali lagi untuk berkumpul bersama-sama bagi mengimarahkan lagi majlis ilmu kita, majlis kuliah bulanan pada malam ini. Dan hari ini saya juga mengalukan kedatangan sahabat-sahabat lain yang mungkin pertama kali hadir bersama kita. Semoga majlis hari ini dapat sedikit sebanyak menjadi iktibar, bermanfaat buat kita semua. Hari ini tajuk yang kita ketengahkan adalah bagaimana nak menjadi seorang isteri, seorang ibu yang terbaik dalam menangani cabaran di akhir zaman. Dan pastinya kita umat akhir zaman menghadapi, saya rasa banyaklah permasalahan kita, dugaan kita, terutama sebagai isteri, sebagai seorang ibu. Bagaimana kita nak membentuk sebuah keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Jadi dengan itu, alhamdulillah direzekikan Ustaz untuk bersama dengan kita. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita, saya perkenalkan dahulu Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rashidan Haji Razali, berasal daripada Al-Ustaz Kedah saya rasa. Umur dirahsiakan, tapi saya rasa mudalah pada kebanyakan kita. Dan Ustaz juga merupakan pengasas Akademi Al-Quran Miftahul Jannah dan juga pendakwah bebas, memegang pendidikan Persijilan Bahasa Arab, Insan Fasih, Insaniah Syahadah, Nihayah Muassasah Darul Ulum. Ustaz juga aktif dalam lain-lain aktiviti seperti pernah mengacara rancangan Seronoknya Mengaji, Astro Ausis pada tahun 2013, artis jemputan Jaguh Kampung Musim 3, panel jemputan Usrah Nurani IKIM FM, penceramah jemputan di masjid dan surau, di serata Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan juga penceramah motivasi. Ustaz juga aktif yang memberi ceramah pada aktiviti-aktiviti korporat. Dan tinggal pastinya di Kedah lah, insyaAllah. Jadi hari ini Ustaz, kami memohonlah kupasan Ustaz pada tajuk yang diketengahkan. Semoga ianya menjadi manfaat buat semua jemaah yang hadir. Dengan ini saya menjemput segala hormatnya Fadhil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila شئون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية إسلام السلام. السلام عليكم. Ustaz, sound tak dengar Ustaz. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah dengan limpahan rahmat,
serta inayah dan kasih daripada Allah. Pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kesempatan dan Allah Taala melimpahkan kasihnya ke atas kita, dan Allah menunjukkan, menzahirkan betapa Dia berkehendakkan kebaikan ke atas diri kita yang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan kelemahan ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk bersama-sama kita ini dijadikan sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang diizinkan untuk bersama-sama mengambil manfaat kebaikan pada jalan ilmu. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda seseorang hamba itu apabila Allah hendak memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan meletakkan hamba tersebut pada pintu akan segala kebaikan. Dan ulama memberitahu kepada kita bahawasanya pintu akan segala kebaikan itu adalah jalan ilmu, majlis ilmu. Dan bertepatan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan ke atasnya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut sebagai hamba yang sangat faqih dalam hal agama. Jadi tanda kefaqihan bagi seseorang hamba itu dalam hal agama ialah bila mana hamba tersebut menjadi orang yang sangat mengambil berat akan hal-hal agama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni biarlah ianya menjadi suatu bentuk pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada setiap kali saya diminta untuk berkongsi beberapa kebaikan, perkara ni selalu saya pesan dalam majlis kuliah yang saya bawa, iaitu untuk sama-sama kita membetulkan niat kita. Tujuan kita berkumpul ni bukanlah atas kerana nak mendapatkan tempat di sisi manusia, bukanlah atas kerana nak menjadikan orang nampak kita ni orang yang baik. Kerana hakikatnya segala yang tersembunyi dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Maka kita sama-sama betulkan tujuan kita, niat kita berkumpul pada malam ni adalah untuk sama-sama kita mengambil kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita dapat pada malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi asbab melimpahnya rahmat Allah ke atas diri kita, insya-Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira dalam ni semua muslimat semua lah kot. Saya seorang lah kot muslimin lah. Mungkin macam itulah Ustaz. Ya kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, yang pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ni untuk berkongsi beberapa kebaikan, yang mana saya nak bagi tahu, saya minta maaf awal-awal kerana saya bukan orang alim yang mungkin ibu-ibu harapkan untuk menyampaikan ilmu. Sebab orang yang alim ni seperti mana yang Allah sebut di dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang sentiasa merasakan takut kepada Allah. Maksudnya pada setiap keadaan, pada setiap ketika, pada setiap saat, hatinya sentiasa merasakan gerun akan kekuasaan, kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah orang-orang yang diiktiraf oleh Allah sebagai alim ulama. Dan saya sangat jauh daripada tempat tersebut. Maka atas kerana itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka atas kerana itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malam ni saya hanya sekadar nak berkongsikan kebaikan, yang mana mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita dapat pada malam ni, saya harapkan kita dapat sama-sama mengambil ibrah, mengambil manfaat, dan seterusnya menjadikan kita ni sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang dikurniakan kebaikan, insya-Allah. Baik. Baik. Ada yang tak mute mic kot dah. Tolong mute sahabat-sahabat semua supaya majlis dapat berjalan dengan lancar ya. Faiza, tolong. Terima kasih. Baik.
Jadi minta tolong mute sana. Saya kalau saya bercakap dia ada bunyi tu dia jadi ganggu sikit. Allah SWT. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya mulakan, saya nak minta semua sekali yang mengikuti majlis kita pada malam ni, walaupun kita bertemu secara atas talian, itu secara maya, saya minta kita sama-sama jaga adab dalam pada menuntut ilmu. Seperti mana kita pergi mengaji di masjid surau ataupun kita mengaji di mana-mana pusat pengajian, macam itulah adab kita dalam pada duduk dalam majlis ilmu walaupun secara online. Sebabnya ilmu ni takkan diperolehi melainkan ketika mana kita menjaga adab. Sebabnya keberkatan ilmu ni adalah segala-galanya bagi orang yang mencari ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah tajuk kita pada malam ni adalah tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi isteri dan ibu terbaik dalam pada nak menangani cabaran akhir zaman. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dua benda yang insya-Allah kita cuba nak bincang pada malam ni. Mudah-mudahan dengan kefahaman yang Allah kurniakan kepada kita, menjadikan kita ini seorang daripada kalangan isteri dan juga ibu yang ada tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata setiap daripada kita ni, ketika mana kita mengaku yang kita ni adalah orang Islam, kita mengaku yang kita ini adalah orang yang beriman, maka pengakuan itu tidak cukup, melainkan ketika mana kita menjadi orang yang sangat merisaukan tentang di manakah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang beriman ni dia sentiasa merisaukan keadaan diri dia. Dia risau kalau di sisi Allah ni dia tak ada tempat. Dan lebih lagi bila mana kita cerita tentang orang perempuan. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya bila mana ibu-ibu sekalian minta Allah SWT untuk saya kongsi tajuk ni, saya berasa yang duduk dalam majlis ni bukan orang biasa-biasa. Sebabnya akhir zaman ni merupakan satu zaman yang mana kebanyakan daripada orang perempuan ni dia duduk pada tempat yang tak risau langsung tentang akhirat dia. Dan alhamdulillah saya kira yang ada dalam majlis kita pada malam ni semuanya adalah ibu-ibu yang sangat mementingkan keadaan kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi maka atas sebab itulah dia sanggup bagi komitmen walaupun malam-malam ni biasa orang nak tidur. Jadi saya pun alhamdulillah baru sampai daripada Shah Alam. Jenis rushing tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah Allah izin 9 suku ngam-ngam sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tu kata tu, ada kebaikan yang Allah nak bagi. Baik, jadi yang pertamanya ketika mana kita bercerita tentang isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena go through satu-satu. Dia tak boleh campur aduk. Pasalnya isteri ni lain dia punya peranan dia. Manakala ibu dia punya peranannya adalah lain. Dan kedudukan bagi dua-dua ni adalah berbeza. Ketika mana seorang wanita dijadikan isteri kepada seorang suami oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka isteri ini dia ada beberapa perkara hak-hak dirinya yang perlu dijaga. Kebanyakan orang hari ini bila dicerita tentang hak seorang isteri, yang dia sebut adalah tentang bab makan minum dia, tentang bab pakaian dia, tentang menjaga perasaan dia, menjaga tentang hak dalam pada menyediakan kediaman yang selesa untuk dia. Walhal itu bukanlah hak sebenar bagi seorang isteri. Sebab itu merupakan suatu nikmat pemberian daripada Allah ke atas seorang isteri. Adapun hak seorang isteri ini adalah perkara yang terkait pada dirinya, yang menjadi tanggungjawab dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia menjadi isteri, hak bagi seorang isteri yang paling utama adalah menjaga kehormatan suaminya pada pandangan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu satu hadis Nabi SAW yang saya nak kongsi pada ibu-ibu sekalian. Nabi SAW menyebutkan akan 4 ciri-ciri wanita idaman syurga. Yang mana sabda Nabi SAW, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu yang termasuk dalam kalangan penghuni syurga, iaitu wanita yang mencintai suami. Itu yang pertama.
Yang kedua, mempunyai anak yang ramai. Yang ketiga, dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti ataupun disakiti, dia segera berjumpa suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau reda kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kata menjadi isteri, yang pertama bagi seorang isteri itu dia mestilah benar-benar menjadi seorang isteri yang sangat mencintai akan suaminya. Maksud kata Allahumma salli ala Muhammad, tanda cinta ni bila mana dia tak nampak lagi, dia langsung tidak nampak pada suaminya itu akan kekurangan. Cuba kita ingat balik, Allahumma salli ala Muhammad, zaman mula-mula kita cinta dulu, sebelum kahwin dulu, kan macam mana kita kenal suami kita, Allahumma salli ala Muhammad, hingga kan pada ketika dia buat muka serius pun kita nampak dia handsome. Tapi mai lah ni kan dah anak ramai, kena pula dah ada cucu pula. Pantang lelaki tu muka serius sikit. Abang cuba senyum sikit. Dengan saya ni muka masam macam contoh. Allah SWT Muhammad. Sebab apa agak-agak? Kerana cinta yang kita rasakan pada suami pada hari ini telah pun semakin pudar. Pudar atas kerana kita mula melihat akan sisi kekurangan suami tadi tu. Sebab dalam pada nak memupuk cinta kepada suami, ianya tak boleh langsung disandarkan pada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Antara penyebab rasa kasih di antara kita dan suami ni makin berkurang bila mana kita mula meletakkan kepentingan diri kita melebihi akan kepentingan suami. Bayangkan dulu, Allahumma salli ala Muhammad, masa baru-baru kenal dulu, kita ingat balik zaman-zaman tu. Kalau suami kita nak main rumah, dia kata nak main, nak tengok bakal isteri dia. Kita ni dah bersiap tunggu dia nak main ni, katalah nak main pukul 3 petang. Kita bersiap tunggu dia nak main seminggu sebelum 3 petang. Pergi cari baju kan. Pasal apa ni? Pasal kita nak bagi yang terbaik untuk dia. Kita nak bila dia tengok kita tu, dia nampak kita yang paling elok. Ni kita dulu. Tapi bila dah lama kahwin, kita dah tak buat lah. Pasal apa? Sebab yang kita nampak, aku je duk jaga, dia langsung pun tak heran kat aku. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Nabi SAW sebut, ciri-ciri wanita penghuni syurga ni, yang pertamanya ialah wanita itu adalah wanita yang sangat mencintai akan suami dia. Dia terlalu mencintai suami dia. Seperti mana kita hari ini ada anak. Allahumma salli ala Muhammad. Saya difahamkan dalam ni semua saya ni kira yang paling muda lah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya memang muda lagi. Umur saya baru 17. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap tahun sambut birthday saya memang 17 tahun. Berapa dia tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila sebut kata saya ni paling muda, dalam keadaan muda ni pun anak alhamdulillah adalah baru 4 orang anak. InsyaAllah taklah ramai sangat, tapi ada. Dan semuanya laki-laki semua. Makna kata yang duduk dalam ni semuanya dah ada anak lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kata tua daripada saya lah, secara adatnya, Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita tengok macam mana rasa kasih kita dengan anak. Anak ni kita sayang kat dia. Apatah lagi kasih sayang seorang mak kepada anak. Dia lebih daripada kasih ayah kepada anak. Pasal itu Nabi SAW sebut, ketika mana seorang anak nak kena jaga siapa dulu? Nabi sebut ummuka. 3 kali Nabi sebut, baru ayah kamu Nabi sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok macam mana dalam keadaan kita kasih ke anak kita. Sepanjang kita besarkan anak kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, daripada dia baby sampai pada hari ni, tak kiralah mungkin dia dah besar, mungkin dia duduk tengah remaja, ataupun masih lagi sekolah rendah. Cuba kita tanya balik diri kita, agak-agak banyak kali tak anak ni dia buat bagi kita sakit hati. Kita ingat balik zaman anak kita baby lagi tu.
Kita baru nak tidur, dia nangis. Dia menangis. Pasal apa? Nak susu tengah-tengah malam. Kita ni dah tak cukup tidur ni. Dia duduk menangis. Maksudnya dia buat bagi kita tak selesa ni terlalu banyak kali. Tapi cuba kita tengok balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pada anak ni duk buat kita sakit hati hari-hari ni. Ada je benda tak kena yang dia buat. Perasaan cinta kita, kasih kita kepada anak tu berkurang ke ataupun bertambah? Boleh faham tak tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah cinta yang sepatutnya dibawa oleh seorang isteri kepada suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ketika mana kita mula nak mencari pasangan yang sempurna semata-mata untuk melengkapkan cinta kita, maka kita pasti takkan jumpa. Sedangkan anak kita tu pun banyak kekurangan yang kita nampak. Akan tetapi disebabkan cinta yang ada kepada anak kita tadi ni, menyebabkan kita tak kisah dengan kekurangan yang ada pada anak. Bahkan kita berusaha untuk membetulkan kelemahan-kelemahan yang ada pada seorang anak. Inilah nilai cinta yang sepatutnya ada kepada seorang isteri kepada suami. Kita jangan bila kita cerita bab ni, dia jawab balik, Ustaz, sebab orang perempuan ni selalu dia suka menjawab. Mujuk dalam ni semua kena mute mic. Kalau tak mute, rasa pakat menjawab dah semua. Dia suka jawab macam mana? Dia kata, Ustaz, asyik kami je nak kena buat, suami kami macam mana pula? Baik. Ibu-ibu sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita cerita sekarang adalah tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Tentang suami kepada isteri, itu bukan bahagian kita dan itu bukan bidang kuasa kita untuk kita fikir, kita resah. Sebab kita kena ingat, Allah ni dia maha adil. Adilnya Allah Ta'ala ni pada setiap perbuatan Allah pasti akan balas dan Allah pasti akan hisab. Sebab tu kata perlunya kasih seorang isteri kepada suami, dia perlu tinggi. Dia kena tinggi sungguh. Seperti mana kasihnya Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hari ni nak bandingkan cinta suami kita ni macam mana cinta Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah. Sedangkan kita tak tahu apakah pengorbanan yang telah dibuat oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Bukan cerita pada pengorbanan harta, bahkan pada pengorbanan masa. Bayangkan ketika mana Siti Khadijah bersama-sama dengan Nabi SAW telah pun mendirikan rumah tangga dalam keadaan Siti Khadijah umurnya dah lanjut. Anak-anak dia ramai, ada 7 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi Nabi SAW boleh duduk pergi beruzlah di Gua Hira. Ibu sekalian boleh bayang tak? Nabi pergi uzlah tu kata ulama bukannya sehari dua, tapi 3 ke 6 bulan. 3 ke 6 bulan tu Nabi duduk di situ, Nabi tak balik langsung. Duduk kat gua tu. Dan Siti Khadijah lah yang hari-hari pergi hantar makanan dekat Nabi SAW. Sehari 3 kali pergi turun naik. Sebab tu bila saya pergi buat umrah, saya panjat Jabal Nur tu. Pasal saya nak tengok tinggi mana. Dan saya yang pergi dalam keadaan muda dan kuat. Bayangkan masa tu Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada usia Nabi 40 tahun. Dan kita semua tahu Siti Khadijah dengan Nabi SAW ni umurnya beza berapa tahun. Nabi umur 25, kahwin dengan Siti Khadijah yang usia dia 40 tahun. Jadi bayangkan pada usia Nabi 40 tahun, umur Siti Khadijah dah berapa dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Siti Khadijah boleh naik hari-hari pergi hantar makan tanpa merungut sikit pun. Bahkan ketika Nabi SAW balik dalam keadaan ketakutan sehingga demam Nabi SAW ni, yang menenangkan hati Nabi SAW adalah Siti Khadijah. Dia tenangkan Nabi SAW. Cuba kalau kita laki kita tak balik, tak payah 6 bulan tak balik 2 hari sudah 2 hari balik-balik menangis macam tu, agak-agak kita buat-buat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah benda yang kita nak kena betulkan, iaitu ketika mana kita menjadikan isteri ni bukanlah hanya sekadar nak mencintai suami bagi memuaskan kehendak nafsu, akan tetapi adalah untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ketika mana kita nak mendapatkan rahmat daripada Allah, perkara pertama yang kita kena buang daripada diri kita adalah rasa kasih kepada nafsu kita. Sebab tu Nabi SAW sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'ahu nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi SAW, orang yang bijaksana itu adalah orang
yang sentiasa bermuhasabah akan dirinya. Nah, jadi bila dia duduk muhasabah diri dia, dia tengok keadaan diri dia, dia tengok-tengok mana kurang, mana tak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada masa itu dia akan berusaha untuk membetulkan keadaan diri dia. Maka dia akan wa'amila lima ba'dal maut. Dia akan beramal untuk kehidupan selepas kematian dia. Jadi inilah orang yang bijaksana. Nah, adapun orang yang tak cerdik, kata Nabi SAW, wal ajizu man atba'aha nafsahu, iaitu siapa yang sentiasa mengikuti akan kehendak hawa nafsunya. Kehendak hawa nafsu ni kita nak kenal dia mudah, iaitu apa yang bertentangan daripada kehendak Allah ke atas diri kita. Allah suruh kita jadi isteri. Isteri ni tanggungjawabnya adalah untuk taat sepenuhnya kepada suami. Macam mana taat ni? Seperti mana taatnya Asyah kepada Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyah ni siapa dia? Isteri kepada Fir'aun. Fir'aun ni siapa dia? Suami kepada Asyah. Asyah ni adalah wanita, salah seorang daripada wanita yang dijanjikan syurga kepadanya. Nah, punya taatnya Asyah ni dengan Fir'aun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan laki dia ni adalah sejahat-jahat manusia pada zaman tu. Tapi tak pernah sekali pun Asyah meninggikan suara kepada Fir'aun. Tak pernah sekali pun Asyah berlaku kurang ajar kepada Fir'aun. Nah, dia hanya mempertahankan akidahnya pada ketika dia ni kantoi depan pembantu dia. Itu pembantu tukang sikat rambut Asyah ni. Sikat tu terjatuh. Asyah tersebut Allahu Akbar. Bila dia tersebut Allahu Akbar tu, pembantu dia ni pergi habaq kat Fir'aun. Fir'aun ni angin. Pada masa tu Asyah masih lagi cuba nak membetulkan keimanan yang ada pada Fir'aun. Cuba nak ajak Fir'aun ni jadi baik. Tapi Fir'aun tak mau terima dan akhirnya Asyah dibunuh oleh suaminya sendiri dan disiksa oleh suami dia sendiri, Fir'aun. Akan tetapi dalam keadaan tu Asyah masih juga tidak sesekali bersikap kurang ajar kepada suami dia. Jadi sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang bila ada ibu-ibu yang main mengadu kat saya masalah rumah tangga, cerita laki dia macam ni lah. Soalan saya mudah Saya selalu tanya soalan. Dan orang perempuan selalu tak suka jawapan saya ni. Sebab saya ni jenis suka cakap straight to the point. Sebab tak guna kita ni duk jaga-jaga hati manusia, tapi Allah tak suka dengan kita. Sebab hidup kita ni kita kena pilih satu. Kita nak redha siapa? Nak redha Allah ke nak redha manusia? Kalau nak redha manusia, kita akan banyak cakap benda tak betul. Tapi kalau kita nak redha Allah, kita akan banyak bercakap pada perkara yang betul. Jadi soalan saya mudah saya tanya. Agak-agak kalau banding suami kita dengan Fir'aun, siapa jahat ni? Kita tanya soalan tu selalu. Jadi kata Fir'aun Ustaz. Jadi kalau Asyah, suami dia Fir'aun yang jahat tu pun Asyah tak pernah buat lebih kurang dengan Fir'aun. Kenapa kita ni yang jadi isteri kepada suami yang tak sejahat Fir'aun pun kita nak buat kerajak kan dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab inilah yang Nabi sebut tadi tu. Wal ajizu man atba'aha nafsahu wa hawaha. Orang yang bodoh, kata Nabi SAW, adalah orang yang sentiasa menuruti akan kehendak hawa nafsu dia. Kemudian apa dia? Fatamanna 'ala Allah, dan dia mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada Allah. Dia kata apa? Tak apalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku ni buat macam mana? Jenis aku ni perempuan. Perempuan kan dia selalu bertindak dengan emosi. Takkanlah Tuhan tak ampun dosa aku. Tanpa kita mengambil usaha untuk membetulkan kelemahan diri kita. Maka pada masa tu, jadilah kita ni orang-orang yang duduk pada tempat al-ajizu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ciri-ciri kedua bagi seorang wanita yang namanya wanita idaman syurga, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang wanita yang mempunyai anak yang ramai. Maksud kata anak yang ramai ni bukan kata nak kena buat anak sampai 30 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah-tambah pula dalam keadaan sekarang ni, ramai daripada kalangan orang wanita ni, dia tak macam dulu.
dulu ni, orang perempuan dulu emosi dia kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi wanita hari ni kebanyakannya emosi dia dah tak sekuat ibu-ibu, tok nenek dulu, kita dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita ni terlalu mengikut kehendak nafsu kita. Kita terlalu memanjakan nafsu kita. Jadi bila kita terlalu manjakan nafsu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa jadi? Nafsu ni dia jadi tuan dalam badan kita. Jadi sebab bila nafsu jadi tuan, tu yang pakat kalah habis tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza dengan ibu-ibu dulu. Sebabnya bila kita cerita tentang dalam pada nak menjalani, mendepani keadaan kehidupan akhir zaman ni, satu benda yang kita kena tahu, orang-orang yang selamat di akhir zaman ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang selalu sebut nak jadi imam, nak jadi tentera Al-Mahdi, nak jadi tentera Nabi Isa alaihi salam, nak lawan Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agaknya yang nak jadi tentera Al-Mahdi ni adakah orang yang tahajudnya pun tak lekat dalam diri dia? Adakah orang-orang yang puasa Isnin Khamis pun susah nak buat, bahkan boleh kata tak puasa langsung, melainkan hanya pada puasa bulan Ramadan saja? Adakah orang-orang yang boleh jadi tentera Al-Mahdi ni adalah orang-orang yang pada setiap saat nak sembahyang fardu 5 waktu pun nak kena paksa? Sebab semua ni adalah orang-orang yang terlalu memanjakan nafsu dia. Bila dia rasa susah dalam ibadah, dia tak sanggup buat. Dia tak sanggup nak hadap. Jadi yang dimaksudkan Nabi SAW dengan anak yang ramai ni bermaksud dia tak kisah kalau dia ni terpaksa susah untuk menjaga anak yang ramai. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu guru saya selalu sebut, isteri yang berkat ni tengok pada berapa ramai anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi zaman lah ni 3 orang pun kira ramai dah, kan? Tapi kalau tak ada rezeki tu cerita lain, kan? Belah tahun dah kahwin tapi anak baru seorang, tu cerita lain lah. Bukan maksud kalau dia tak ada anak ni tak berkat, dah tak. Maksud kata berkat di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang membawa kebaikan lebih banyak. Sebab kata ulama, berkat ni adalah ziyadatul khair, iaitu menambah akan kebaikan. Itu maksud berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebut tentang anak yang ramai ni, dia bukan pada bilangan dia, tapi pada kualiti anak tadi ni. Hari ni orang lahirkan anak, tapi berapa ramai daripada anak yang dilahirkan tu mendapat didikan sepenuhnya daripada ibu dia? Minta maaf cakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebanyakan ibu-ibu hari ni bila ada anak, yang membesarkan anak dia bukan ibu dia, tapi pengasuh dia. Dia pergi hantar anak tu dekat nursery. Pasal apa? Mak ni sibuk kerja. Walhal yang diajar oleh baginda Nabi SAW, ibu ni mendidik anak. Dan kita tengok pada sejarah alim ulama kita, bahkan pada Nabi SAW sendiri pun, kehidupan Nabi SAW sendiri pun, kalau kita tengok balik, yang menjadikan seorang anak ini hebat bukan duduk pada ayah dia, akan tetapi pada mak dia. Seperti mana Nabi SAW sendiri menjadi hebat ketika mana Nabi ini dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susu pada Nabi SAW. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi salah seorang rasul yang hebat, sehingga kan diberikan kemuliaan untuk hidup sehingga ke akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina pun dibesarkan oleh Siti Maryam tanpa bapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri pun dibesarkan oleh isteri kepada Fir'aun. Nabi Musa ni, dia bukan dibesarkan oleh Fir'aun, dia dibesarkan oleh isteri Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi hebat atas kerana didikan daripada mak dia sendiri. Jadi ketika mana seorang isteri menjadi isteri kepada suami, maka ciri-ciri mulia yang ada pada seorang isteri ini ialah bila mana dia sanggup untuk membesarkan anak-anak yang ramai buat suami dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah ke orang perempuan kerja? Tak salah. Tapi yang salah dia bila dia kerja, dalam masa yang sama dia mengabaikan tanggungjawab dirinya kepada anak-anaknya. Dalam pada nak membesarkan anak-anak ni, dia tak peduli.
Dia tak kisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekiranya dia menyakiti ataupun dia disakiti. Ini yang poin yang kedua dan poin yang ketiga. Nah, yang kedua, yang ketiga, bukan yang ketiga dan poin keempat. Bila mana dia menyakiti, dia segera berjumpa suaminya dan dia minta maaf. Dan bila mana dia ni disakiti oleh suaminya, pun sama, dia pergi jumpa suaminya dan dia minta maaf padaku. Yang ni ramai orang perempuan tak boleh terima. Ustaz, kami buat salah. Tak apalah kalau kami buat salah, kami minta maaf. Ni kami yang kena, takkan kami nak minta maaf? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, inilah sebenarnya salah satu bentuk ujian yang Allah timpakan ke atas para isteri. Atas kerana Allah nak menguji sejauh mana kita ni berusaha nak mencari keredaan Allah ke atas diri kita. Dan percayalah, ketika mana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh nak memuliakan suami atas kerana nak mendapatkan rahmat Allah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pasti kita ini akan dikurniakan sebaik-baik suami ke atas diri kita. Antara sebab kenapa kita hari ini ada je benda tak kenal dengan suami kita. Sebab dalam pada kita menjadi isteri, kita sendiri tak menjaga hak Allah ke atas diri kita. Lihat bagaimana Nabi SAW bersama dengan para isteri Nabi SAW. Bayangkan Nabi sebut benda ni. Bila Nabi sebut benda ni, maksudnya isteri Nabi buat tak benda ni? Buatlah, mesti buat. Takkan Nabi sebut bini Nabi tak buat, kan? Allahumma salli ala sayyidina. Nabi sebut dan pasti isteri Nabi buat. Tapi lihat bagaimana layanan Nabi SAW terhadap para isteri Nabi. Tidak pernah sekali pun Rasulullah SAW menyakiti akan hati isteri-isterinya. Tak pernah sekali pun. Jadi ini yang disebutkan sebagai rahmat daripada Allah ke atas kita. Atas kerana kita ni menyombongkan diri. Kita menyangka kalau kita tak ikut Tuhan, bila kita sangka kita ni lagi pandai daripada Tuhan, maka sudah pasti hidup kita ni akan jadi baik-baik belaka. Itu kita punya pandangan. Dan akhirnya, apa Allah bagi kat kita? Dia bagi dekat kita ni nampak benda-benda yang tak elok pada suami. Dia akan bagi kita ni sakit hati, manjang sakit hati. Sebab tu hari ni ramai orang perempuan dia sakit mental. Tak maaf lah, bukan hak dalam ni. Hak dalam ni Alhamdulillah semua elok belaka. Tempat lain, saya cerita tempat lain yang tak ikut kuliah malam ni. Allah SWT Muhammad. Baik. Jadi cuba tanya balik diri kita. Adakah selama aku menjadi isteri, ciri-ciri ni ada pada diri aku? Jadi kalau tak ada, layaklah kita ni menjadi orang yang telah dijanjikan oleh Nabi akan neraka. Kerana pada perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah, maka ianya pasti akan berlaku. Ketika mana Nabi SAW menjanjikan penghuni neraka itu ramai daripada kalangan wanita, maka perkara tersebut pasti berlaku. Persoalannya, adakah kita ni termasuk dalam kalangan perempuan yang dijanjikan neraka itu? Ataupun kita ni dalam kalangan wanita yang sedikit bilangannya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awal-awal tadi saya dah bagi tahu. Bila kita bercerita tentang tugas seorang isteri, jangan sesekali kita mengaitkan pada tugas seorang suami. Sebab yang menjadi tanggungjawab ke atas suami langsung tidak ada kena-mengena dengan diri kita. Dan yang akan disoal tu adalah suami kita, bukan diri kita. Akan tetapi pada perkara yang dia bertanggungjawabkan ke atas diri kita, maka sudah pasti perkara tersebut akan ditanya oleh Allah terhadap diri kita dan pasti akan dihisap oleh Allah ke atas diri kita. Bahasa mudah dia ketika mana Allah sebut dalam Quran, al-qatilul wal, orang yang dibunuh dan yang membunuh itu kedua-duanya dalam neraka Allah, Allah kata. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak faham, pasal apa pula? Orang hak kena bunuh pun masuk neraka, orang yang membunuh pun masuk neraka. Sebab Allah sebut macam tu. Orang yang dibunuh dan yang membunuh, kedua-duanya di dalam neraka. Jadi ulama mentafsirkan, pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad.
Ni sebagai nak menunjukkan ketika mana dua orang Islam yang bergaduh sesama sendiri, gaduh tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia ni tak dibunuh, maka pasti dia ni akan membunuh. Maka atas kerana tu dua-dua ni dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk diumban masuk ke dalam neraka. Bahasa mudah dia, pada tindakan kita akan dihisap oleh Allah, dan begitulah pada tindakan orang terhadap kita pun akan dihisap oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika mana kita ni disakiti oleh sesiapa pun, tak kira lah suami kita ke, adik-beradik kita ke, keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, siapa-siapa sajalah yang menyakiti kita, Nabi ajarkan kepada kita untuk memaafkan. Sebab ketika mana kita tak maafkan, kita rasa nak balas dendam. Dan bila kita balas dendam, adakah kita boleh bagi jaminan yang kita balas tadi tu setimpal dengan apa yang orang tu buat dekat kita? Sebab Allah ni dia maha adil. Adilnya Allah Ta'ala ni sehingga kan tak ada siapa pun yang boleh mempertikaikan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk ke akhirat esok bila Allah jatuh hukuman, tak ada seorang pun yang angkat tangan, ya Allah aku nak bantah, tak ada. Semua akan terima bulat-bulat. Pasal apa ni? Punya adilnya Allah Ta'ala. Jadi bayangkan ketika mana orang menyakiti kita dengan satu perkataan, kita membalas balik kesakitan tu dengan dua perkataan. Adakah perkataan yang lebih tadi ni Allah takkan hisap ke atas diri kita? Jadi maka atas sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam pada nak mendapatkan kedudukan title sebagai seorang isteri yang solehah, ianya merupakan suatu bentuk perjuangan yang tidak mudah. Akan tetapi dalam pada tidak mudah, adakah tidak ada kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita? Jawapannya ada. Ketika mana? Ketika mana kita ini menjadi seorang isteri yang sentiasa merasakan diri kita ini lemah pada nak mencukupkan akan hak suami ke atas diri kita. Jadi apa yang kita kena buat? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena belajar untuk membuang akan kepentingan diri kita. Seperti mana yang dibuat oleh para isteri Nabi SAW. Para isteri Nabi ini bermula pada Siti Khadijah radhiyallahu anha dan seterusnya isteri Nabi yang lain, tidak ada satu pun sifat pada isteri Nabi ini sifat mementingkan diri sendiri, tak ada. Semuanya adalah isteri yang membuang akan kepentingan diri. Sebab tu bila Siti Khadijah radhiyallahu anha, bila Nabi tak balik rumah sampai 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan tak balik rumah, dia tak pernah langsung pergi komplain dekat Nabi SAW, wahai suamiku, hang tak erti balik rumah ke? Tak pernah. Macam kita hari ni lah, laki keluar tu sat ya, telefon tak berhenti, abang bila nak balik? Abang kat mana dah? Janji tak sat nak balik pukul 3 ni, pukul 7 tak sampai. Laki sangkut jam tu. Kan stres kepala lelaki tu. Allah, pening kepala. Nak marah tak boleh, sayang bini. Allahumma salli ala Muhammad. Masalah bini tu tak rasa lelaki sayang ada. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi kita kena buang yang tu dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita kena buat iaitu kita kena menjadikan tujuan kita menjadi isteri ini adalah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah. Bukanlah atas kerana nak menjadikan diri kita ini mendapat kesenangan-kesenangan sebagai seorang isteri. Bukanlah atas kerana nak menjadikan nafsu kita ni seronok ketika mana kita ni ada suami yang boleh kita bangga-banggakan. Kerana suami ini, baik macam mana pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak ada hak untuk membanggakan suami yang baik ni di hadapan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab suami itu sejak azali lagi bukan milik kita. Sebab apa sahaja yang ada di atas dunia itu bukanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah suatu bentuk kenikmatan yang berkekalan. Atas dunia ni apa yang Allah bagi semuanya adalah dalam bentuk pinjaman semata-mata. Kata pinjaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi guna saja sampai masa dia ambil balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai isteri dalam pada nak mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa dia kena buat? Dia kena berusaha mencari ilmu
bagaimana nak menjadi isteri yang baik. Minta maaf cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang hari ni jadi isteri dalam keadaan dia tak tahu apa tugas seorang isteri. Kalau saya tanya malam ni apa tugas isteri sebenar-benarnya apa tugas isteri? Saya yakin ramai tak ada jawab. Dia boleh jawab, tapi dia jawab dengan apa yang dia nak buat. Bukan apa yang dia kena buat. Beza nah. Dalam Islam ni, dia tak boleh bagi tahu apa yang dia nak buat, tapi dia kena bagi tahu apa yang dia kena buat. Sebab tu dalam Islam dia ada rukun iman, sebab tu dalam Islam dia ada rukun Islam. Hari ni rukun Islam pun ramai orang tak faham, tapi dia rasa dia tu orang Islam. Rukun iman pun ramai orang sangkut, tapi dia rasa dia ada iman. Sebab apa? Sebab kejahilan yang ada pada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Habis pada bab menceritakan tentang menjadi seorang isteri yang baik. Dia tak boleh cerita panjang-panjang sangat. Saya takut panas telinga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, kita ambil sikit-sikit kan. Ambil sikit-sikit. Lepas tu kita perbaiklah sikit-sikit kan. Dia tak boleh nak terus jadi baik. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kadang-kadang kesian tengok isteri-isteri ni mengaji rajin, baca Quran cukup fasih, sembahyang tahajud tak pernah tinggal, tapi adab dengan suami tak ada. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehebat mana pun ibadah kita, kalau kita tak dapat redha daripada suami, jangan mimpi kita ni boleh masuk syurga. Sebab Nabi dah beritahu dah, kebanyakan perempuan ni masuk neraka kerana apa? Kerana mereka ni adalah orang yang selalu menderhakai akan suami dia. Sebab tu ketakutan seorang isteri yang salihah ni, dia takut kalau suami ni tak redha dekat dia. Pasal tu jiran kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat menjaga keredaan suami kat atas diri dia. Sehingga kan suami balik kerja ni, makanan dah siap atas meja, dia siap sediakan rotan untuk suami ni, rotan dia kalau makanan tak sedap. Tapi suami dia pernah rotan tak? Tak pernah rotan pun. Cuma kita ni mindset orang perempuan ni macam tu. Dia kata, kan kalau saya sedia rotan, dia rotan saya macam mana Ustaz? Takkanlah lelaki kita ni zalim sangat. Takkanlah dalam kehidupan keluarga kita ni yang baik kita seorang je. Suami ni jahat semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan sampai tahap tu. Dah sedia makan, letak rotan pula. Kalau tak sedap, rotan dia. Kalau kita boleh buat. Lelaki kadang lepak ayak kopi di tengah malam. Kan, baru nak minta kita buat kopi, yang tolong buat kopi, jeling tu kan, 7 petala langit, 7 petala bumi tu tembus kan, memang tak nampak baru nak duduk dah. Tak sat tak orang minta duduk diri tu, tak mau, dia buatlah juga, tapi sambil duduk buat tu sambil duduk pelitiak. Buat kopi, nak ambil kopi, dah kali gula lupa buh. Semua lelaki minum. Lelaki pun telan lah kopi tu, pasal apa tak berani nak kata ni awak tak bergula ni kan. Kalau cakap lu lagi tahu orang dah buat kopi tak bersyukur pula. Tu jenis kita macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kena ada benda tu, kena jaga dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam pada nak menjadi seorang ibu pula. Tadi isteri yang baik. Ini pula sebagai apa ni? Sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu yang terbaik. Bila sebut tentang ibu, syarat nak jadi ibu ni dia mestilah ada anak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada anak, macam mana nak jadi ibu? Tidak. Jadi kalau tak ada anak sendiri, pilih cari anak susuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ibu yang terbaik ni nak jadi cukup mudah. Iaitu bila mana dia mampu menjadi seorang isteri yang baik. Ketika mana seorang ibu yang tak baik, pasal apa dia tak boleh jadi ibu yang baik? Sebab dalam pada dia nak jadi isteri yang baik pun dia dah gagal. Sebab syarat nak jadi ibu, sebelum jadi ibu dia kena jadi isteri dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kena jadi isteri dulu. Melainkan Siti Maryam. Siti Maryam dia tak jadi isteri terus jadi ibu. Dialah satu-satunya wanita dalam dunia yang ada anak tanpa ada suami. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni bukan Siti Maryam. Siti Maryam ni bersifat Allah bagi kemuliaan sampai tara tu. Bayangkan daripada kecil sampai dia besar, dia tak pernah sekali pun buat maksiat kepada Allah. Dan dia tak pernah sekali pun melangkahkan kaki ni keluar untuk mengambil kenikmatan dunia. Dalam hati dia ni, duk teringat syurga. Allahumma salli ala Muhammad.
Kita ni syurga teringat juga. Nah, waktu bila? Waktu tengah susah. Tengah susah, waktu tu teringat syurga. Waktu senang, dia lupa syurga tu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kita. Nah, pasal itu Siti Maryam Allah bagi kemuliaan yang sangat hebat. Jadi bila nak jadi seorang ibu yang terbaik, nah, Allahumma salli ala Muhammad, dia perlukan kepada anak-anak yang sangat mentaati akan ibu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Cumanya, Allahumma salli ala Muhammad, ni yang kata Allah ni maha adil. Kalau seorang anak dia tak boleh taat dekat ibu ni, bukanlah atas kerana Allahumma salli ala Muhammad, bukanlah atas kerana anak ni jahat, tapi atas kerana ibu tu sendiri tak boleh taat dengan suami dia. Nah, kalau ibu sekalian tak percaya, kalau ada anak-anak kecil lagi, kan kita cakap susah nak dengar kan. Esok cuba apa suami suruh semua kita buat, sedia bagi sebelum dia minta, kita buat semua. Kita boleh tengok perubahan yang serta-merta. Anak ni tiba-tiba jadi anak yang sangat taat dengan kita. Jadi bila kita nak jadi ibu terbaik, kita kata kita nak menangani cabaran akhir zaman. Kita kena tahu dulu yang pertamanya akhir zaman ni apakah cabaran yang paling utama. Apa cabaran paling utama dalam akhir zaman ni? Bila Nabi SAW sebut, akhir zaman nanti umat aku ni akan ditimpa dengan satu penyakit. Yang mana dengan penyakit ni akan menjadikan walaupun umat aku ramai, akan tetapi ianya hanyalah laksana buih-buih yang ada di lautan. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak saja tapi musuh tak gerun. Banyak saja tapi musuh langsung tak heran. Apakah penyakit itu? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa jadi macam tu? Maka jawab Nabi SAW, penyakitnya adalah penyakit wahnun. Apa penyakit wahnun ni? Wahnun ni kata Nabi SAW adalah penyakit cinta akan dunia dan takut akan mati. Cinta dunia ni maksudnya apa ni? Dia sentiasa menambakan akan kenikmatan dunia. Dan pada ketika Allah tarik akan nikmat dunia pada diri dia, dia mula berasa sedih. Nah, bila dunia yang dia nak tak dapat. Tak dapat bukan atas kerana Allah tak bagi, tapi kerana Allah tak bagi apa yang dia teringin. Allah bagi apa yang dia perlu. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Ramai orang komplain susah hari ni. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh tengok kan orang hari ni semua kata di mulut ni duk keluar kami ni susah, kami susah, kami susah. Cuba kita tengok balik susah orang hari ni dengan susah orang zaman dulu. Tok nenek moyang kita zaman perang Jepun tu susah tak? Susah ke senang? Susah tak? Kan? Susah mereka ni makan nasi dengan garam tuang ayak kosong atas nasi tu sikit, bergaram, go makan. Dia. Orang lah punya susah. Nasi dengan telur wajib ada. Bahkan kalau makan telur hari ni pun orang kaya. Pasal apa orang kaya? Pasal telur mahal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi susah kita hari ni sebenarnya adakah atas kerana memang betul-betul susah, ataupun sebenarnya kita ni adalah orang yang tak mensyukuri nikmat daripada Allah. Nah, kita orang yang merasakan ketidakcukupan dengan pemberian daripada Allah. Sebab apa kita rasa tak cukup? Nah, sebab dalam hati kita ni tidak ada sifat qanaah. Nah, jadi bagaimana seorang ibu yang di dalam hatinya bersarang nafsu yang sangat berkuasa. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang ibu ni dipandu kehidupannya oleh nafsu. Nafsu yang memandu kehidupan seorang ibu. Jadi bagaimana ibu tu nak melahirkan anak yang mampu menangani, mendepani akan ujian akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi itu benda tu yang kita nak kena sama-sama bincang, sama-sama ambil berat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab akhir zaman ni memang Nabi dah janji penyakit wahnun tu ada pada umat dia. Melainkan hanya sedikit saja yang tak ada. Siapa yang sedikit ni? Itu orang yang tak cinta kepada dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada orang tanya, Ustaz, macam mana cara nak buang cinta dunia? Cara dia mudah. Jangan ambil lebih daripada yang kita perlu. Sebab sifat dunia ni, bila kita simpan dia, maka dia akan main rasa sayang. Sebab tu Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad,
mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum agar tidak berlebihan dalam pada mengambil dunia. Jadi contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ada duit. Duit ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dapat, bila kita bagi sedekah dengan yang kita simpan, mana yang kita lagi sayang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada duit 1,000. 1,000 tu hak yang kita sedekah dengan 1,000 yang kita simpan. Hak kita teringat ni yang mana? Hak sedekah ke hak simpan? Kita akan teringat yang simpan. Hak sedekah kita tak ingat dah. Jadi kita bagilah kat kawan tu. Kan? Nampak orang tu macam baru ni dekat Sabah. Rumah terbakar habis punya banyak dekat Tawau dah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbakar habis. Kita pun kesian Allah, kesiannya. Kita ada duit, kita bagilah 1,000. Kita bagi 1,000 kat kawan tu, kita dah tak tanya dah duit tu guna macam mana, beli apa, kita tak tanya dah. Kita langsung tak ingat. Sebab apa? Aku dah bagi ni, biar Allah aja yang terima. Tapi yang kita masuk 1,000 dalam akaun bank tu, hak tu kita teringat dah hari-hari. Boleh faham tak maksud saya ni? Inilah maksud dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa ni? Dunia ni, kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia simpan, dia ibarat macam sebuah mangkuk. Mangkuk ni, kita ambil ayak, kita tuang masuk dalam mangkuk. Yang masuk dalam mangkuk tu, hak itulah dunia. Mangkuk ni adalah kehidupan kita. Jadi bila ayak ni dia masuk, tapi dia tak keluar. Faham tak? Dia masuk, tapi dia tak keluar. Maksud dia bertakung dalam tu. Apa akan jadi dekat ayak dalam mangkuk tu? Dia akan jadi kotak. Dia akan jadi busuk. Dia takkan bagi manfaat kepada tuan mangkuk ataupun orang yang nak mengambil manfaat daripada isi mangkuk. Dia tak boleh bagi manfaat lah. Maksudnya dia terhenti dekat tu, habis busuk macam tu. Itulah dunia, ibarat bagi dunia yang disimpan. Tapi bagi dunia yang tidak disimpan, akan tetapi dimanfaatkan keseluruhannya. Bila masuk dalam mangkuk, maka dibiarkan air itu keluar daripada mangkuk. Maka dia sentiasa mengalir je. Jadi, siapa-siapa yang duduk dekat dengan mangkuk tadi ni, air yang mengalir tadi ni, dia dapat mengambil manfaat daripada mangkuk tersebut. Sebab bila kita nak mendidik anak yang selamat daripada fitnah akhir zaman, yang pertama sekali, tukang didik tu kenalah selamat daripada fitnah akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh hari ni dia jadi satu trend. Mak dengan ayah hantar anak pergi mengaji tahfiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hantar pergi mengaji tahfiz, anak ni dekat tahfiz duk menghafal Quran. Akan tetapi bila dia balik rumah, mak dengan ayah ni Quran pun tak erti baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya pernah tengok yang lagi teruk, mak mengambil anak dekat tahfiz. Mak ni rambut berkarat. Pak pula pakai seluar pendek atas lutut tu. Anak ni baru lepas duk berzikir kat masjid ni. Baik. Jadi macam mana agak-agak anak tu nak boleh jadi elok dengan keadaan suasana keluarga yang tak elok. Jadi inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut kata nak jadikan keluarga kita ni keluarga yang terselamat daripada fitnah akhir zaman. Soalannya, adakah kita ni dah terselamat daripada fitnah tersebut ataupun tidak? Jadi itulah yang saya sebutkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir zaman ni sebenarnya yang menjadi punca kerosakan akan segala gala-gala kehidupan dunia ni, dua benda tadi, wahnun tadi. Cinta dunia dan takut mati. Saya ambil satu kisah seorang ibu pada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat zaman Nabi mana, saya tak ingat. Tapi mak ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni anak dia cukup ramai, tapi tak ada seorang pun hidup. Sebab bila setiap kali dia dapat anak ni dia akan hantar pergi berjihad dan anak dia akan mati syahid. Dia dapat anak aja, dia besar, dia hantar pergi jihad. Dapat anak, hantar pergi jihad, sampai semua mati anak dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita lah duduk dekat tempat ibu tadi ni, sanggup tak kita nak biarkan anak kita ni pergi mati pada jalan fi sabilillah? Sanggup tak?
Allah SWT. Nampak tak? Jadi kita nak anak kita ni selamat daripada fitnah akhir zaman. Sedangkan fitnah akhir zaman ni takut mati. Tapi bila anak nak pergi mati pada jalan agama, kita sanggup nak pergi? Kita tak sanggup. Pasal apa? Kita sendiri takut akan kematian. Kita sendiri cinta akan dunia tu sendiri. Kita sanggup, biarlah, tak apalah, tak mati syahid pun tak apa. Yang penting dia boleh hidup elok atas dunia. Nanti Tuhan bagilah husnul khatimah. Allah SWT. Pengharapan yang sia-sia. Bukan maksud saya habaq sini lepas ni pakai ibu Musliah esok hantar pergi Palestin. Allah, bukan tu maksud saya. Maksud saya nak bagi tahu. Allah SWT. Dalam pada kita nak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Yang terlebih utama kena selamat daripada fitnah akhir zaman tu adalah kita sebagai mak. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, kita tak lama lagi nak masuk Ramadan. Nak masuk Ramadan, bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan kita kena sungguh-sungguh minta dengan Allah ni supaya kita ni disampaikan dalam bulan Ramadan. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada jaminan bagi setiap orang ini untuk dipertemukan dengan Ramadan pada setiap tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi pada pagi hari akhir sebelum masuk Ramadan tu Allah boleh menjemput kita balik. Sebab Ramadan ni dia bulan yang penuh dengan kemuliaan dan dia penuh dengan keberkatan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni bila sebut nak masuk Ramadan, maka mestilah kita ni pun, sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi izin nampak Ramadan ni baik. Jadi kita pun duk sangka-sangka macam nak bagi anak kita ni pun bolehlah dapat Ramadan yang baik juga. Jadi kita pun duk cari jalan. Macam mana nak bagi anak-anak aku ni, Allahumma salli ala Muhammad, sungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan ni. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cabarannya apa dia? Bila mana kita ni sebagai mak nak menarik perhatian anak ni supaya minat untuk memperbaiki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang kita nak kena buat? Yang pertamanya, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai ibu, kita sendirilah kena mula rasa cinta dengan Ramadan tersebut. Itu yang pertama. Lepas tu guru saya selalu pesan, dia kata, kita kalau pergi mana-mana, bawalah takwa dalam hati. Sebab bila ada takwa dalam hati, maka automatik orang yang duduk dengan kita ni pun akan turut merasakan tempias takwa tersebut. Contoh macam ni saya bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni orang yang sangat jaga aurat kita. Kita jaga aurat kita ni. Dari atas sampai bawah kita jaga semua aurat. Tiba-tiba bila ada orang yang tak jaga aurat, dia nak mai kat kita, agak-agak dia akan jadi segan. Boleh faham tak apa benda saya nak sampaikan ni? Sebab dia apa-apa pun dia semua mula dengan kita. Semua mula dengan kita. Kalau kita betul, maka betul lah anak kita. Kalau kita tak betul, maka tak betul lah anak. Jadi antara sebab anak ni tak boleh nampak baik bulan Ramadan ni bukan sebab anak tu tak baik tak. Tapi sebab kita sebagai mak sendiri pun tak rasa di manakah kemuliaan Ramadan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni yang guru saya sebut. Dia kata kita ni saya tak payah susah-susah pun nak nasihat orang buat jangan buat salah tak. Dia dengan kita tu. Kalau kita sendiri tak ada takwa dalam diri, takwa kita kepada Allah tu tak tinggi, maka orang keliling kita pun takkan rasa takwa. Contoh kita jenis orang jaga semayang kita memang macam mana masuk semayang mesti nak semayang dan kita memang takut kalau tak boleh semayang. Bila masuk waktu takut. Automatik orang hak keliling kita yang tak semayang pun dia akan berasa segan bila dia tak semayang. Pasal apa? Dia tengok kita semayang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, macam mana cara nak bagi anak ni boleh masuk Ramadan dengan elok? Bila masuk Ramadan ni, dia akan sungguh-sungguh nak baca Quran, dia akan sungguh-sungguh nak pergi sembahyang tarawih, kalau boleh cukup 20 setiap malam. Macam mana nak bagi anak ni dia berasa minat dengan majlis ilmu? Dia mula dengan kita sebagai mak. Yang pertama sekali, kita kena tunjuk teladan yang baik pada anak. Kita nak anak rajin baca Quran. Kita lah terlebih dulu kena baca Quran depan anak. Macam saya, alhamdulillah, mak saya, orang panggil dia ustazah. Pasal dia duduk mengajar Quran. Dan saya, Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillah, antara sebab boleh baca Quran elok,
daripada mak saya. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kata mak ni penting. Mak main peranan. Saya pandai baca Quran bukan ayah saja, tapi mak. Mak saya dulu kalau baca Quran tak betul, 5 jari hinggap kat pipi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pang sekali, terus pandai. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu hari ni boleh baca Quran elok. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa agak-agak dia boleh buat macam tu? Pasal dia sangat menjaga Quran dalam kehidupan. Mak saya ni setiap hari dia akan baca Quran. Paling kurang semuka. Jadi bila mak rajin baca Quran, anak ni secara tak langsung, dia akan segan kalau tak baca Quran. Tapi kalau mak ni pun jarang buka Quran. Buka Quran kadang-kadang teringat je baru buka. Anak ni agak-agak macam mana? Sebab tu patah Melayu sebut, kalau anak bapak kencing berlari, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Allahumma salli ala Muhammad. Anak ni dia akan lebih pada mak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mak ni dekat mulut ni duk sebut tentang dunia hari-hari, macam mana nak kaya, macam mana nak senang, macam mana nak cantik, macam mana nak kurus. Inilah orang perempuan selalu sebut. Anak ni dia akan lebih daripada tu. Dia tak sebut kat mulut dia ni, agak-agak aku ni dah jadi isteri yang baik belum lah. Agak-agak ni kalau esok Tuhan panggil aku ni, ada tak benda-benda yang aku terkurang dengan suami aku lah. Kita tak ada benda tu. Kita tak risau tentang kehidupan akhirat ni lah. Jadi kalau kita sebagai mak tak merisaukan akan kehidupan akhirat, bagaimana anak nak menjadi orang yang sangat merisaukan tentang kehidupan akhirat? Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam pada kita nak mendidik anak kita, nak menarik perhatian anak kita agar dapat masuk Ramadan dengan baik, dia bermula dengan diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak anak-anak rajin sembahyang sunat, maka yang pertama sekali kita sebagai mak kena rajin sembahyang sunat dulu depan anak. Jadi apa yang ibu sekalian boleh buat? Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ni cadangan saya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak lama lagi nak masuk Ramadan, lagi berapa hari Hari ni lebih kurang dalam hari Allahumma salli ala Muhammad, 2 hari bulan ni dah start puasa kan. Maksud 1 hari bulan tu dah hari Jumaat ni dah start tarawih lah. Tidak kan? Allahumma salli ala Muhammad. Apa kita boleh buat? Kita buat macam ni. Mulai malam ni lah, kalau boleh malam ni. Kalau tak boleh malam ni, malam esok. Setiap kali habis sembahyang Isyak, Allahumma salli ala Muhammad, kita ajak anak-anak kita ni, kalau ada anak cucu-cucu kita sekali, kita ingatkan mereka ni untuk buat sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat. Ba'diyah Isyak tu 4 rakaat. Sebab fadilat orang yang menjaga sembahyang ba'diyah Isyak 4 rakaat ni, dia akan dapat ganjaran seperti mana dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pahala dia ni sama banyak macam orang yang buat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kena buat sembahyang sunat 4 rakaat ba'da Isyak. 4 rakaat ni kita buat macam mana? 2 rakaat 1 salam boleh, ataupun 4 rakaat 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam sembahyang sunat, dia tak ada tahiyat awal. Maksudnya lepas tahiyat kedua tu dia terus bangkit, terus baca Fatihah macam biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita buat macam mana? Kalau anak kita dah besar-besar, duduk jauh daripada kita, kita hantar WhatsApp. Assalamualaikum anak-anak mak, kan? Malam ni mak nak ajak sebelum tidur buat sembahyang sunat ba'da Isyak 4 rakaat lah. Kita buat sama-sama, dapat pahala seperti mana buat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Hari-hari kita buat. Jangan miss, kita cakap elok. Dan cakap tu pula mestilah dengan penuh perasaan, dengan rasa sayang, rasa kasih. Pasal apa ni? Sebab apa yang datang daripada hati, dia akan turun ke dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Allah menjaga hati kita pada saat hati kita ni telah pun dicampakkan hidayah oleh Allah. Pasal apa ni? Sebab yang menjaga hati ni bukan manusia, akan tetapi Allah. Yang memegang hati kita ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ni kita jadi orang yang sangat kasih, sangat cinta akan Allahumma salli ala Muhammad, akan
akhirat, akan kehidupan akhirat, maka kita kena sedar bahawasanya itu adalah atas kerana rahmat Allah ke atas diri kita. Disebabkan Allah ni kasihkan kita, maka dia bagi dekat kita benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa soalannya? Boleh tak kita buat solat ba'da isyak digabungkan dengan solat taubat atau hajat? Tak boleh jawapannya. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat ba'da isyak ni dia bukan masuk dalam kategori solat sunat mutlak. Kalau solat sunat mutlak ni dia lain. Mutlak ni contoh macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semayang hajat pada waktu duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu duha kita semayang hajat. Jadi semayang hajat tadi ni dia kira boleh juga dapat pahala sembahyang duha pasal kita buat pada waktu duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga macam solat sunat awabin. Solat sunat awabin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh buat dengan sembahyang apa-apa ya. Contoh kita niat sembahyang hajat. Sebab syarat jadi awabin ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah bila kita buat 6 rakaat selepas sembahyang maghrib. 6 rakaat tu tak kisah dan kita buat solat mutlak 2 rakaat ke, ataupun kita buat solat ba'diyah 2 rakaat ke, sebab ba'diyah ni dia limit dia maksimum dekat 4 dia tak boleh jadi 6 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat solat ba'diyah atau solat sunat qabliyah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita nak gabungkan solat hajat dengan ba'diyah isyak, dia tak kena pasal ba'diyah isyak dia boleh jadi 4 rakaat. Sedangkan sembahyang hajat dia setakat 2 dia tak boleh jadi 4 rakaat. Walaupun kita buat 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kaedah dia? Kita kena asingkan antara sembahyang hajat, sembahyang taubat dengan sembahyang sunat ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh sunat mutlak ni kita sembahyang sunat kerana Allah Taala kita tak niat langsung sembahyang hajat ke, kita tak niat kerana sembahyang taubat ke, kita tak niat sembahyang ba'diyah ke, kita hanya sekadar sembahyang 2 rakaat macam mana yang dibuat oleh para salafus soleh ketika mana mereka ni bangun tahajud setiap malam, mereka sembahyang ni sampai 20 rakaat, 30 rakaat. Sedangkan tahajud cuma dekat 2 rakaat jadi pasal apa dia buat 20-30 rakaat ni? Pasal dia buat sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh buat ketika mana kita dah habis buat sembahyang hajat, dah habis buat sembahyang taubat, dah habis buat sembahyang ba'diyah. Maksudnya benda-benda yang kita buat pada tempat tu kita dah buat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita buatlah sembahyang sunat mutlak. Pasal apa? Sunat mutlak ni adalah salah satu bentuk rahmat yang Allah bagi. Sebab orang beriman ni dia sentiasa rindu nak bercakap dengan Tuhan. Jadi kita bercakap dengan Tuhan ni waktu sembahyang jadi pasal tu dia ada sunat mutlak. Pasal apa dia buat sunat mutlak ni? Pasal dia nak cakap dengan Tuhan. Sebab bila kita sembahyang, kita mengadu masalah kita dengan Allah dalam sembahyang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan ada satu rasa yang beza. Berbeza pada luar waktu sembahyang. Ibu sekarang boleh cubalah. Contoh kita nak jadi isteri baik tapi dalam masa sama kita duduk berperang dengan nafsu kita ni. Macam mana cara aku nak buat ni? Ngadu dengan Tuhan. Kata, ya Allah, aku ni lemah ya Allah. Macam mana aku nak jadi kuat ni, kau tolonglah aku. Kita minta macam tu. Cakap dengan dia. InsyaAllah dia akan main satu rasa yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Mana yang lebih afdal? Sunat ba'diyah dia buat sebelum solat isyak atau sebelum tidur? Allahumma salli ala Muhammad. Dia nama ba'diyah ni maksudnya selepas. Jadi lepas kita sembahyang isyak, tak kira lah sebelum tidur ke apa ke, bila kita buat atas kerana dah sembahyang isyak, jadilah solat sunat ba'diyah. Tapi kalau contoh kita tak sembahyang isyak lagi, tapi dia kata aku buat sunat ba'diyah lah, itu tak kena sebab ba'diyah dia selepas. Jadi dia tak kisah nak buat dah betul-betul habis sembahyang isyak terus buat ke ataupun nak tidur baru buat, tak kisah. Cuma nasihat saya habis sembahyang isyak terus buat lah. Pasal nak tidur baru nak buat selalunya pakai tak buat lah. Kan? Dia terus buat kat Masjidil Haram. Buat tarawih kan, buat sembahyang sunat ba'diyah kan ni kat Masjid Nabawi kan. Pasal apa? Lena dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sambung sikit lagi
topik kita dalam pada kita nak cari perhatian anak-anak kita ni masuk dalam bulan Ramadan ni dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita nak jadi ibu yang terbaik ni. Ibu yang terbaik ni adalah ibu yang mampu menjadikan anak kita ni juga baik di sisi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi tadi saya sarankan untuk kita ajak anak-anak kita ni pakat buat sembahyang sunat ba'diyah. Supaya syak 4 rakaat. Jangan buat 2 rakaat lah. Buat 2 rakaat dia tak jadi, dia kena buat 4. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa ni? Nak menanamkan rasa dalam hati ni, rasa kesungguhan untuk dapatkan syurga Allah. Kita nak bagi ada rasa sungguh-sungguh nak akhirat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Yang ketiga, setiap malam juga kita ajak anak-anak kita ni untuk melazimi solat sunat taubat. Ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, satu perkara yang saya nak kita sama-sama muhasabah, sama-sama kita renung. Solat taubat ni dibuat sebagai nak memohon keampunan daripada Allah. Kerana apa kita minta ampun? Sebab kerana kita rasa kita ni buat dosa dengan Allah. Jadi cuba kita bayangkan selama kita hidup hari ni, kita buat tak solat taubat setiap malam 2 rakaat? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita buat, alhamdulillah. Tapi yang tak buat, sebab apa agak-agak? Satu je jawapannya. Sebab kita hidup dalam keadaan kita rasa kita tak buat dosa dengan Allah. Kita rasa kita tak ada dosa. Sedangkan Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Nabi kata setiap anak Adam ni semua buat dosa, kata. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik pendosa ni adalah yang selalu minta ampun. Jadi bayangkan setiap malam kita boleh tidur dalam keadaan senang hati tanpa kita merasakan perlu memohon maaf kepada Allah. Kita tak rasa ada dosa dengan Allah. Pasal apa kita rasa kita tak ada dosa? Jawapan ni mudah. Kerana dosa dalam hati kita ni dah terlalu tebal. Tebalnya dosa ni dalam hati sampai kita tak boleh rasa yang hidup kita ni penuh dengan dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka atas kerana kita nak menzahirkan rasa dosa kita ni di hadapan Allah, maka kita cubalah istiqamah dengan solat sunat taubat. Kita ajak anak-anak kita, ajak anak-anak kita, jomlah kita buat solat taubat hari-hari. Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta mereka ni untuk sama-sama merasakan diri ni berdosa kepada Allah. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan menyombongkan diri di hadapan Allah? Sampai bila kita nak rasa yang kita ni hebat di hadapan Allah? Sampai kita rasa kita ni tak perlu untuk minta ampun dengan Allah? Sampai bila kita ni nak merasakan yang kita ni tak perlukan kepada rahmat Allah? Maka ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, mungkin dalam pada kita nak mencari rahmat Allah ni, kita sama-sama betulkan diri kita. Dan insya-Allah bila kita betulkan diri kita ni, insya-Allah esok anak-anak yang duduk di bawah kita ni pun dapat sama-sama dapat peluang untuk membetulkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Tengok soalan Ustaz. 4 rakaat straight dia, 4 rakaat terus boleh ataupun 2 rakaat boleh. Cuma elok buat 4 rakaat terus. Pasal kalau 2 ni takut nanti lepas buat 2 dia rasa malas dan nak buat lagi 2. Buat 4 rakaat terus dah apa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ustaz, kuliah Ustaz dah kita untuk buka soal jawab ke Ustaz? Boleh. Dah mula masuk soalan-soalan ni Ustaz. Banyak soalan. Tu saya jawab. Baik. Okey, soalan yang seterusnya, bolehkah orang yang masih ada hutang solat qada tapi solat qabliyah ataupun ba'diyah? Baik. Orang yang ada hutang solat, nak solat qada, maksudnya solat gantilah. Nak buat solat qabliyah atau ba'diyah boleh tak? Jawapan dia boleh. Cuma dalam masa yang sama dia kena berusaha untuk selesaikan juga solat qada dah. Cuma antara dua tu mana yang lebih afdal? Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Dia memang tahu dia ni memang jenis malas nak semayang. Maka apa dia kena buat? Allahumma salli ala Muhammad. Dia kena utamakan solat yang qada dulu. Tapi kalau kata dia ni memang jenis rajin semayang, dia tahu dia memang rajin semayang, maka dia boleh buat qabliyah, boleh buat ba'diyah dan dia boleh buat juga qada semayang tu. Allahumma salli. Dan qada semayang ni kata ulama dia tak perlu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak perlu sekaligus. Maksudnya kalau dulu dia tinggal 30 tahun, dia tak perlu qada 30 tahun straight. Dia buat hanya sekadar pada kemampuan dia. Contoh pada setiap waktu dia mampu qada sekali ya sembahyang. Maka dia buatlah istiqamah sepanjang kehidupan dia. Mudah-mudahan bila dia mati esok tu, Allah kalau dia tak dan selesaikan qada sembahyang dia, maka mudah-mudahan kita harap Allah ampunkan dosa. Pasal Allah nampak kesungguhan dia. Macam itulah cara dia lah. Baik. Soal seterusnya, solat apa lagi yang kita lakukan tiada tahiyat awal? Ba'diyah isyak sahaja ke? Semua solat sunat. Allah. Semua solat sunat tak ada tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada tahiyat awal ni hanya solat fardu sahaja. Solat qada boleh tak selepas solat asar? Jawapan dia boleh. Cuma jangan buat di masjid. Pasal dia mendatangkan fitnah. Sama juga macam kita qada sembahyang lepas subuh kan. Lepas subuh boleh qada. Qada ni apa maksud dia? Sembahyang di luar waktu. Itu masuk qada. Walaupun kita sembahyang isyak, contoh kan, kita sembahyang isyak, kita qada isyak pada waktu isyak. Itu juga dikira qada. Pasal yang kita qada tu adalah sembahyang isyak yang sebelumnya. Bukan sembahyang isyak pada masa tu. Maksudnya dah keluar daripada waktu dah. Jadi sebab tu bila qada sembahyang ni, dia tak mesti contoh nak qada zuhur, kena sembahyang waktu zuhur. Tak. Qada zuhur boleh buat pada waktu subuh. Qada isyak boleh buat pada waktu asar. Tak ada masalah. Asalkan luar daripada waktu sembahyang lah. Maksudnya bila dia tertinggal waktu tu, mai waktu yang baru walaupun pada waktu yang sama. Contoh dia tinggal isyak, dia buat sampai isyak esoknya, dia nak qada isyak semalam. Isyak yang dia buat qada tu dah dikira sebagai isyak yang luar daripada waktu. Boleh faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi solat qada ni boleh buat pada bila-bila masa sahaja. Sebab syarat qada adalah sembahyang di luar waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz. Jadi saya buka soal, kita ada masa lagi. So kita buka soalan untuk topik kita pada hari ini. Jika ada sesiapa nak tanya berkenaan macam mana menjadi isteri, ibu terbaik dalam cabaran akhir zaman ni, boleh silakan type dan ataupun tanya terus kepada Ustaz. Oh, berpeluh dekat Ustaz saya dengar. Tapi banyaklah ibrahnya. Dia macam tu lah. Kita, guru saya bagi dia kata macam ni. Dia kata macam ni, Allah SWT. Passion manusia ni lagi tak terantuk, tak rasa sakit, lagi tak reti nak berubah. Jadi kadang bila nak berubah ni, pasal tu kadang-kadang Allah bagi kat kita ujian ni berat-berat. Pasal apa Tuhan bagi ujian berat? Pasal dia nak kita ni berubah. Pasal Allah ni dia sayang kat kita. Sayangnya Allah ni sebab kalau boleh dia tak mau langsung bagi ada seorang pun daripada kalangan hamba dia ni masuk dalam neraka. Cumanya kita ni yang belagak dengan Allah, kita nak juga masuk neraka. Sebab tu Nabi SAW sebut kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata semua umat aku dijanjikan kepada mereka ni masuk syurga. Bayangkan jadi umat Nabi Muhammad SAW dah ada jaminan masuk syurga. Terus Nabi sebut sendiri kullu ummati yadkhulunal jannah. Tapi Nabi sambung hujung tu illa man aba, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tidak mahu dimasukkan ke dalam syurga. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat tanya, ya Rasulullah, may ya'ba, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tak mau masuk syurga ni? Heran, sahabat heran. Rupanya dalam keadaan Nabi dah janjikan syurga untuk umat dia, ramai juga daripada kalangan umat Nabi ni yang tak mau masuk syurga. Heran para sahabat. Maka jawab Nabi SAW, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti aku, yang sungguh-sungguh ikut aku, maka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani, dan siapa yang mengingkari aku, maka itulah orang yang enggan. Jadi balik pada topik kita, jadi isteri dan jadi ibu. Jadi isteri ni, orang bukan Islam pun jadi isteri. Tak? Orang bukan Islam pun ramai yang jadi ibu. Jadi ketika mana kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, dan kita ditempatkan pada tempat sebagai seorang isteri, adakah kita menjadi isteri seperti mana yang disuruh oleh baginda Nabi SAW? Ataupun kita menjadi isteri seperti mana orang-orang kafir yang menjadi isteri? Atau adakah kita menjadi seorang ibu seperti mana yang disuruh oleh baginda Nabi SAW? Ataupun kita menjadi ibu seperti mana seorang kafir yang dijadikan oleh Allah sebagai ibu?
Jadi dia pekerjaan yang sama, tapi ketika mana jalan yang dilalui itu adalah jalan yang lain, maka hasilnya esok pun lain lah. Jadi kita tanya balik diri kita, hak aku buat ni, agak-agak kalau Nabi hidup, Nabi akan setuju tak dengan aku buat ni? Kan hari ni dia ramai orang perempuan Allah selamat, satu teguran bukan saya tuju kat siapa-siapa. Tapi saya cakap ni pasal saya banyak jumpa masalah ni. Apa dia masalah dia? Masalah orang perempuan tak reti jaga mulut depan suami. Dia suka cakap benda-benda yang menyakitkan hati suami. Satu kisah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Satu hari dia bergurau dengan Sayyidina Ali. Bila Siti Fatimah duk gurau Sayyidina Ali ni, dia tercakap satu perkataan yang membuatkan Sayyidina Ali ni terasa hati. Bila Sayyidina Ali terasa hati, nampak muka Sayyidina Ali ni tahan marah. Dan Siti Fatimah ni, dia duk pusing keliling Sayyidina Ali ni, minta maaf 70 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Pusing, minta maaf sungguh-sungguh. Pasal nak lelaki dia ni hilang terasa hati tu. Sungguh-sungguh. Dia mengadu dekat Nabi SAW. Maka apa? Kalau lah masa tu Ali tak maafkan engkau, maka aku pun tak mau pandang muka. Nabi cakap kat Siti Fatimah. Punya Nabi ni sangat jaga hak seorang suami kat atas isteri. Jadi sebenarnya orang sebut, Ustaz nak jadi isteri solehah ni. Dia susah bukan sebab susah tu. Susah atas kerana kita merajakan nafsu di dalam hati itu ya. Sebab kita tak mau melemahkan nafsu kita. Kita nak memuaskan juga nafsu kita. Nafsu kita nak apa? Hak tu je sebenarnya. Selesai hak tu, selesai masalah kita. Sebab tu guru saya kata nafsu ni Allah bagi kat kita dengan satu tujuan ya, iaitu untuk dididik nafsu tersebut. Dan orang perempuan ni diistimewa. Sebab tu orang perempuan kalau dia jadi baik, kedudukannya lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang soleh. Sebab laki-laki Allah SWT, nafsu yang perlu ditunduk oleh orang laki-laki ni cuma ada satu. Akan tetapi orang perempuan ni, dia nak menundukkan nafsu dia, ada 9 nafsu, dia nak kena didik nafsu ni. Jadi sebab tu bila mana seorang wanita mampu menjadi wanita yang mampu menundukkan hawa nafsu dia, maka dia akan menjadi seorang wanita yang sangat hebat. Sebab tu ketika mana seorang wanita dimasukkan ke dalam syurga, nampak ada kemuliaan yang Allah bagi kepada seorang wanita ni, Allah SWT. Kita semua tahu dalam syurga ni dah disediakan oleh Allah Ta'ala akan bidadari daripada syurga. Dan bidadari syurga ni adalah satu makhluk Allah yang langsung tidak ada kurang. Punya sempurnanya wanita bidadari syurga ni. Sempurna sungguh. Tapi ketika mana seorang wanita yang datang daripada dunia dalam keadaan dia mampu membentuk nafsu dia, dia mampu menjaga nafsu dia ni menjadi nafsu yang baik, dia mampu mendidik nafsu dia jadi nafsu yang diredai oleh Allah, maka Allah tempatkan wanita ni tadi dalam syurga dengan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada kedudukan bidadari syurga yang sedia ada, yang tidak ada cacat celah langsung. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah sebenarnya. Cuma seringkali, ni benda ni saya selalu sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kasih kat kita, Nabi sayang kat kita. Punya sayangnya Nabi kat kita ni sampai Nabi menangis bila mengenangkan keadaan umat di akhir zaman. Tapi persoalannya dalam keadaan Nabi sungguh-sungguh kasih kat kita ni, kita pernah tak rasa yang Nabi ni sayang kat kita? Itu soalan dia. Kita tahu Nabi sayang kat kita. Kan Allah kata innallah raufur rahim. Kan sungguhnya Allah ni sangat lemah lembut dan sangat kasih pada hamba-hamba dia. Allahumma salli ala Muhammad. Soalannya, kenapakah dalam keadaan Allah duk sebut berulang kali dalam Quran dia kasih sebut kat hamba dia. Nabi sendiri pun banyak kali ulang kali sebut Nabi sangat kasih kepada umat dia. Kenapa sepanjang hidup kita tak pernah rasa Allah sayang kat kita dan kita tak pernah rasa Nabi sayang kat kita? Jadi masalah tu sebenarnya duduk kat siapa? Jadi hak susah ni sebenarnya susah tu duduk kat siapa? Duduk kat kita ke? Duduk kat Allah tu sendiri? Duduk kat kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira itulah kot perkongsian saya pada malam ni. Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz. Satu lagi soalan kat chat. Bolehkah buat solat qada pada 4 rakaat sebelum solat Zuhur bagi menggantikan solat qabliyah dan
4 rakaat selepas Zuhur bagi menggantikan ba'diyah, atau buat qabliyah, ba'diyah, lepas tu baru buat solat. Qada solat. Bolehkah solat qada 4 rakaat sebelum Zuhur bagi menggantikan solat qabliyah, dan qada solat yang 4 rakaat selepas Zuhur bagi ganti solat pada Zuhur? Baik, Allah SWT. Baik. Jawapan dia tadi saya dah habaq lah tadi, tapi mungkin dia terlepas pandang. Allah SWT. Bila qada, Allah SWT, kalau pada masa tu kita tahu yang kita ni jenis orang yang tak rajin nak semayang banyak kali, maka kita kena qada semayang dulu, qada semayang berbanding kita buat qabliyah ataupun buat ba'diyah. Tapi kalau kita ni jenis orang yang rajin semayang, maka kita buatlah qabliyah dulu, buat ba'diyah ataupun buat ba'diyah dulu, kemudian baru kita qada. Tapi untuk menggantikan qada dengan sunat, dia tak jadi. Macam kaedah puasa lah. Bagi puasa sunat, tak boleh dapat pahala puasa wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada puasa yang wajib, tak boleh dapat faedah puasa sunat. Faham tak? Faedah puasa sunat ni macam mana? Puasa sunat dengan puasa wajib ni apa beza dia? Bila kita qada puasa yang wajib, kita tak boleh batalkan puasa tu sesuka hati macam mana puasa sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun ada perbincangan ulama yang mengatakan bila kita puasa qada, kita qada puasa kita, kita dapat pahala puasa sunat tu sekali. Walaupun ada pendapat macam tu, Allahumma salli ala Muhammad, akan tetapi Allahumma salli ala Muhammad, kaedah puasa wajib dengan puasa sunat tak sama. Jadi macam itulah juga keadaan qada sembahyang yang wajib dengan sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib kita qada, contoh suami panggil, kita tak boleh sahut panggilan suami tu. Tapi kalau kita buat sembahyang sunat, suami panggil, wajib kita berhenti sembahyang sunat, pi sahut yang panggilan suami. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Sebab menyahut panggilan suami adalah wajib. Sedangkan sembahyang sunat itu adalah sunat. Tapi dalam sembahyang qada, hak tu dia wajib pula. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bayangkan kalau tengah sembahyang sunat, laki panggil kena berhenti. Bayangkan kalau tengah tengok TV, laki panggil. Contoh, soalan contoh ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau tengah semayang kena berhenti, tengok TV terlebih lagi lah, tutup TV terus lah. Allah SWT. Baik. Jadi boleh buat atau tidak, dia ada pendapat yang kata bila kita buat yang wajib, kita qada semayang wajib, dapatlah pahala sunat tu. Tapi kalau saya lah, pendapat yang saya lebih suka pegang, kita buat asing-asing. Maksudnya kita qada, yang kita sunat pun kita buat sunat. Pasal apa? Pasal Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak mau jadi orang yang mengambil mudah akan tuntutan daripada Tuhan. Kita sebab jalan agama ni kata guru saya, dia kena lalu jalan susah. Nama dia mujahadah. Jadi bila susah tu baru Tuhan bagi pahala. Macam mana Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sekali-kali kamu ni takkan sekali-kali dapat manfaat kebaikan sehinggalah kamu infakkan daripada yang kamu kasih. Maksudnya nak bagi hak kita sayang ni susah ke senang? Jadi bila susah itulah baru Tuhan terima sebagai kebaikan. Jadi macam itulah juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Dalam pada susah, kita rasa barulah Allah akan pandang ibadah kita. Tapi kalau memang tak ada kemampuan dah, kata Ustaz, saya ni ada masalah kaki, lutut sakit kan, semayang pun tak rajin sangat. Jadi tapi saya nak qada semayang, dan masa sama saya nak juga pahala sunat tadi tu. Maka kita niatlah qada, dan kita harap mudah-mudahan Allah bagi juga pahala sunat tu kat kita. Sebab dia benda khilaf. Benda khilaf ni dia tak boleh bagi satu jawapan yang pasti. Macam puasa tadilah, ada ulama kata kalau contoh puasa Isnin Khamis, dalam masa yang sama kita nak qada puasa wajib kita. Jadi kita niat qada, dalam masa yang sama dapatlah pahala puasa Isnin Khamis tu. Allahumma salli ala Muhammad. Walhal boleh je kita puasa hari Selasa nak qada tu. Isnin Khamis kan, tapi jenis kita malah nak puasa hari, kita nak puasa hari Isnin semua nak langsam itu semua sekaligus. Jadi ada pendapat yang kata boleh, tapi kalau saya lebih suka ambil pendapat yang asing kan, melainkan pada benda-benda yang memang kita tak boleh nak asing lah. Baik.
Ada soalan lagi tak? Dah habis dah? Okey, habis dah. Jadi kalau saya rasa dah tak ada soalan, kita pun dah terlebih sikit masa, Ustaz, minta maaf. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz yang sanggup bersama dengan kita. Dah lewat, dah sampai dari mana Ustaz, Shah Alam? Sempat lagi memberikan kuliah perkongsian buat kita semua. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz, dan dalam masa yang sama saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Maaf zahir batin daripada kami semua. Di sebelum kita menutup majlis kita, saya mohonlah Ustaz mendoakan buat semua jemaah yang sudi meluangkan masa pada malam ini, dan seterusnya kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemurahan dan rahmat-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar kau tetapkanlah hati-hati kami ya Allah, kau tetapkanlah hati anak-anak kami, suami kami, anak-anak dan juga zuriat keturunan kami ya Allah, agar ditetapkan hati dalam keimanan. Kau jadikanlah kami ini ya Allah sebagai umat yang dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, dengan kemurahan rahmat-Mu kami memohon kepadamu ya Allah agar ditutupkan segala keaiban yang ada pada diri kami ya Allah. Kau jadikanlah kami ini ya Allah sentiasa terpelihara dalam rahmat-Mu ya Allah. Kau tutuplah segala kehinaan yang ada pada diri kami ini dengan kemuliaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kau jadikanlah pada diri kami ini ya Allah dapat mengambil kebaikan akan segala ilmu yang telah kau curahkan, kau kurniakan ke atas kami ya Arhamar Rahimin. Kau janganlah jadikan dengan segala kenikmatan yang kau kurniakan kepada kami ini sebagai asbab untuk kami ini diistidrajkan oleh-Mu ya Allah. Sungguhnya ya Allah, sekiranya kalau bukan Engkau lah yang menjaga kami ya Allah, maka kepada siapa lagi lah kami nak memohon pertolongan dan pengampunan, dan kepada siapa lagi yang kami nak mengharapkan akan perlindungan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kemurahan-Mu kami memohon padamu ya Allah agar kami ini direzekikan oleh-Mu untuk melihat akan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya ya Allah di atas dunia ini walaupun sekali ya Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi isyarah kepada diri kami ya Allah untuk dapat kami melihat wajah kekasih-Mu di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Walaupun kami tahu ya Allah kami ini tak layak ya Allah, kerana mata kami banyak melihat akan perkara-perkara yang diharamkan oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Walaupun telinga kami ini banyak mendengar akan perkara-perkara yang tidak disukai oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Walaupun mulut-mulut kami selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik ya Arhamar Rahimin, namun dengan kemurahan-Mu ya Allah, dengan kelembutan yang ada pada-Mu ya Allah, kami mengharapkan agar kau kurniakanlah kebaikan-kebaikan itu ke atas diri kami ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya ya Allah kami ini hanyalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Arhamar Rahimin. Kami ini ya Allah tidak ada daya upaya melainkan hanyalah dengan daya upaya daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.